Itu dia tadi persembahan Tatu dan Karnival Hari Terbuka Tentera Darat yang berlangsung minggu lepas. Baiklah, dalam memperkasakan belia dalam konteks masyarakat madani, pelbagai program dan juga inisiatif yang telah pun dirangka oleh pihak kerajaan. Jika dahulunya soft skill yang diberikan keutamaan, tetapi kini telah pun beralih arah kepada smart dan sharp skill. Dan hari ini saya bersama dengan ikon belia Pahang yang ada dua kriteria, itu smart dan juga sharp skill. Bersama dengan saya di sebelah ini ialah Anbalagan Devar, ikon belia Pahang. Selamat pagi. Selamat pagi, Puan. Bagaimana hari ini, sihat? Okey, salam sejahtera, salam memperkasa bangsa dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis kerana sudi menerima saya pada pagi ini untuk bersama dengan program Selamat Pagi Malaysia. Jadi saya sihat dan tadi persoalannya apa, Puan? Berkaitan dengan... Belum lagi kita masuk soalan. Nampak berkobar-kobar di situ. Okay, baik. Kita bercakap mengenai memperkasakan belia. Banyak program dan juga inisiatif dirangka untuk ke arah ini. Tapi yang perlu kita faham di sini ialah apa sebenarnya peranan belia. Betapa pentingnya sebenarnya peranan belia ini bagi memastikan bahawa negara ini boleh mencapai ke satu arah ataupun ke satu tahap yang lebih gemilang pada masa akan datang. Okey, sebenarnya saya ni, kalau ikutkan belia ni antara golongan yang sangat ataupun terpenting di dalam pembangunan negara Malaysia sebenarnya. Dan saya sebenarnya terharu ataupun tertarik dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh mantan Menteri Belia dan Sukan, iaitu Yang Berhormat Syed Saddiq, di mana belia merupakan mekanisme pembangunan negara. Jadi oleh sebab itu saya rasa belia ni antara yang boleh dikatakan sebagai tonggak penggerak pembangunan negara. Jadi banyak perubahan yang boleh buat melalui belia dan belia sentiasa ataupun aspirasi belia ataupun aspirasi anak muda ni sentiasa perlu diangkat oleh kerajaan. Perlu diangkat oleh pihak kerajaan dan kita nampak betapa pentingnya peranan belia ini. Tapi adakah ruang dan juga peluang yang diberikan itu mencukupi? Saya rasa setakat ini soalan ni macam soalan yang agak mencabar saya jugalah sebenarnya. Tapi bagi saya berbagai inisiatif pun dibangunkan oleh kerajaan untuk membangunkan insaniah dalam kalangan belia. Dan selain daripada itu, belia juga diberi platform yang secukupnya untuk mengangkat suara mereka melalui program Parlimen Belia, Fellow Perdana, dan ada juga beberapa negeri yang telah pun mengadakan program Hadun Belia untuk mendengari. Maksudnya kerajaan sekarang ni ataupun kerajaan peringkat negeri pun bersedia untuk mendengari aspirasi anak muda. Ya, kerajaan memang mengangkat dan juga ingin memperkasakan lagi belia. Apa yang kita bimbang dan risaukan di sini, bagaimana penerimaan di peringkat korporat ataupun di peringkat swasta. Jadi apa di antara skill set ataupun set kemahiran yang perlu ada pada belia agar mereka ni lebih diterima dan juga suara mereka lebih didengari? Okey, baik. Untuk di peringkat swasta ni saya rasa yang antara yang aspek yang perlu ada pada setiap golongan muda lah adalah boleh dikatakan sebagai soft skill. Di mana sekarang ni belia kita ataupun anak-anak muda ni mereka masing-masing menghadapi cabaran untuk memperkasakan soft skill mereka. Jadi melalui program-program yang telah dibangunkan oleh kerajaan, anak-anak muda ini bolehlah menggunakan peluang ini secukupnya untuk memperkasakan soft skill mereka. Apa di antara contoh soft skill yang perlu diperkasakan? Okey, soft skill ni macam contoh kan, kalau kita dalam kalangan kebanyakan ni, kalau contoh nak pergi minta kita mohon satu pekerjaan dalam sektor, sama ada sektor kerajaan ataupun swasta. Yang paling penting kita perlu mengadakan boleh katakan nilai penyampaian. Kita nak menyampaikan sesuatu. Jadi yang penting kita kena bercakap, kita kena bagi pendapat pada orang lain. Jadi ada yang juga rasa dalam kalangan, walaupun dia adalah seorang mahasiswa ataupun graduan, tapi masih tidak menguasai skill tersebut untuk mendapatkan peluang tersebut. Jadi itulah macam saya rasa satu cabaran kepada anak-anak muda yang ada yang antaranya yang memohon untuk peluang pekerjaan di sektor swasta. Sebab anak muda ataupun belia ini, idea mereka kreatif dan mereka juga inovatif, tapi malangnya mungkin idea itu tidak sampai disebabkan komunikasi itu mungkin kurang berkesan. Jadi itu yang perlu dilihat semula oleh pihak kerajaan, bagaimana sebenarnya mekanisme terbaik untuk sama-sama kita memperkasakan lagi belia. Jadi macam Anbar sendiri merupakan seorang pendidik. Jadi bagaimana peranan Anbar untuk mendidik anak-anak muda ini? Okey, baik. Pendidik ini adalah kerjaya saya. Saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sungai Telur, Kota Tinggi, Johor, di mana saya sebagai seorang cikgu. Dan itulah antara cabaran yang saya diterima, di mana saya perlu berada di Johor. Padahal saya diberi
ikon belia di negeri Pahang. Jadi itulah antara cabaran sebagai belia untuk menggerakkan program-program saya. Padahal saya berada di Johor pun program saya mesti bergerak di negeri Pahang dan di seluruh negara Malaysia. Mungkin Amba boleh ceritakan juga mengenai ikon belia Pahang ini. Bagaimana Amba diangkat menjadi seorang ikon dan juga apa di antara kerjaya ataupun skop yang dilakukan oleh seorang ikon ini. Okey, baik. Untuk tokoh ataupun ikon belia ni itulah satu boleh dikatakan sebagai sweet memory pada saya lah. Sebab saya terima anugerah daripada Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Pahang Tengku Hasnal. Dan pada ketika itu masa saya menerima tu, Tengku tanya pada saya, awak kerja di mana? Saya kata, ampun tuanku, patut bekerja di negeri Johor. Jadi tuanku tanya pada saya, kenapa you di Johor? Cepat pindah ke negeri Pahang. Dan saya nak merasai keberadaan awak sebagai tokoh belia dan saya nak awak ni membantu kepada kerajaan negeri Pahang untuk menggerakkan program-program di peringkat akar umbi. Jadi apa yang saya nampak ni, mungkin ada yang nampak inilah mungkin kelemahan saya, sebab padahal saya dapat anugerah dari kerajaan negeri Pahang, tapi saya berkhidmat di negeri Johor. Tapi saya rasa mungkin connection saya akan bertambah sebab saya akan jumpa ramai rakan-rakan saya daripada yang cukup hebat daripada negeri Johor. Saya akan berkolaborasi dengan mereka dan membawa idea-idea baru untuk memperkasakan pembangunan belia. Setakat ini apa di antara program yang dijalankan oleh Anwar sendiri? Saya baru-baru ni kami mengarahkan, sebab saya daripada Persatuan Majlis Belia Hindia Malaysia. Jadi saya pegang jawatan di peringkat kebangsaan sebagai Naib Presiden, manakala saya pegang jawatan sebagai pengurusi di Majlis Belia Hindia Malaysia negeri Pahang. Dan saya juga adalah ahli dewan dalam Majlis Belia Negeri Pahang. Jadi kita, sebab kita, apa yang Persatuan Belia ni yang mengalami cabarannya adalah terutamanya dalam bantuan pentadbiran. Sebab untuk menggerakkan program kita memerlukan dana. Jadi bagaimana kita nak usaha-usaha untuk mendapatkan dana ni adalah melalui connection yang ada pada kita. Rakan-rakan mungkin daripada kerajaan ataupun daripada GLC akan membantu kita dan kita akan sentiasa mengadakan komunikasi baik dengan mereka supaya kita dapat menerima peluang-peluang yang sedia ada. Amba sendiri terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan. Apa pandangan Amba? Ada segelintir belia mengatakan bahawa pendidikan formal itu tidak penting sekarang. Pendidikan formal itu hanyalah sekadar sekeping sijil semata-mata. Ia tidak menjamin masa hadapan. Bagaimana Amba? Okey, saya sebagai pendidik, sebenarnya penyataan itu macam saya tak terimalah. Sebab apa? Pendidikan ini kita balik kepada, kita memperhalusi ataupun kita melihat kepada falsafah pendidikan Malaysia, di mana pendidikan adalah untuk melahirkan modal insan yang seimbang. Kalau dikatakan modal insan seimbang ni, penilaian bukan kita buat berdasarkan akademik dia sahaja, tetapi kita boleh juga membuat penilaian dari segi ko-akademik dia. Maksudnya bukan semua pelajar di negara Malaysia ni memang pandai menguasai pendidikan dari boleh dikatakan sebagai akademik baik. Tapi ada juga yang mempunyai kelebihan dan bakat yang lain daripada murid lain. Mungkin perkara-perkara ini perlu diangkat, dan bagi yang mempunyai persepsi di mana pendidikan formal ini terpenting itu adalah, bagi saya adalah salah. Tidak boleh. Sebab apa persepsi-persepsi ini perlu dikurangkan dalam kalangan anak-anak muda. Sebab apa sekarang ni dalam kita negara Malaysia pun menghadapi satu cabaran yang besar, terutamanya khususnya pada Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kadar keciciran pelajar pun ramai. Jadi itulah kekangan-kekangan kementerian sebenarnya. Jadi persepsi-persepsi itu perlu dikurangkan dalam kalangan pelajar. Apa selaku ikon belia Pahang mungkin boleh berikan sedikit nasihat kepada belia di luar sana, mungkin bagaimana sebenarnya untuk mereka memperkasakan lagi diri mereka dan juga boleh menjadikan Anwar sebagai contoh? Okey, baik. Di rakan-rakan belia yang di luar sana, nasihat saya adalah satu je. Joinlah Belia Persatuan. Sebab apa? Kita di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan kita mempunyai Majlis Belia Malaysia untuk membantu menjelaskan program-program di bawah Persatuan Belia. Banyak persatuan belia, sebanyak 42 badan gabungan di mana di bawah Persatuan Belia. Jadi gunakanlah peluang tersebut dan kita sama-sama why not kita akan dapat merealisasikan Malaysia Madani, iaitu yang dihalamkan oleh ataupun dibangunkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya rasa aspek dalam Malaysia Madani pun adalah sangat cukup baik, di mana dia adalah gabungan antara kemampanan dan kemakmuran. Jadi gunakanlah peluang ini, join dalam
Persatuan Belia, kita sama-sama kita sama-sama menggerakkan program-program dan membantu kerajaan untuk meningkatkan ataupun memperkasakan agendah pemberkasaan belia. Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang Anwar katakan tadi. Mungkin kalau satu suara kurang didengari, kalau dalam persatuan itu lebih kuat suaranya. Terima kasih banyak-banyak Anwar Lagan, Devar, ikon belia Pahang kerana sudi bersama dengan kami hari ini bercerita mengenai bagaimana sebenarnya peranan belia yang menjadi keutamaan khususnya dalam Malaysia Madani. Baik, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali semula dalam Sabtu Pagi Malaysia dengan satu produk yang cukup menarik khusus untuk anak-anak di luar sana.